5 minit Yang Hormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Pencurikan kali ini ada luar biasa sikit dengan lain-lain insiden pencuritan. Dulu yang kita didapat pencuri ini yang di pulau-pulau, tapi kali ini yang di darat Sandakan. Saya fikir penduduk-penduduk Sandakan sini semua tidak berasa selamat. Dan lagi ini yang dalam masa perintah berkurung. Kita tidak tahu mengapa ini perkara ini insiden boleh berlaku. Lebih-lebih ini, daerah Sandakan mempunyai bangkalan PTRM, bangkalan Marin, bangkalan Tentera Laut dan bangkalan APMN. Sepatut lagi Sandakan adalah terletak di murah laut ini hanya terdapat satu laluan saja untuk peranan keluar masuk. Mengapa ini boleh berlaku? Tapi tadi yang berhormat sebelah sana pun sudah menyebut banyaknya tentang masalah-masalahnya. Di sini saya mencadangkan 5 inisiatif yang diharap dapat membantu kerajaan menambah baik keselamatan Sabah dan menyelesaikan masalah ini dengan menyeluruhnya. Itu pertama, kerajaan halus mengambil langkah yang lebih agresif dan ofensif untuk menengkang pencerobohan kumpulan pengganas tersebut melalui kerjasama serantau antara bangsa termasuk kerjasama dengan kerajaan Filipina. Jangan hanya tunggu-menunggu dan mentahan saja tanpa mengambil tindakan selanjutnya. Ini satu tindakan harus yang diambil. Kedua, meningkatkan bilangan aset. Tadi yang berhormat pun sudah sebut, seperti helikopter, automatic identification system dan radar sebagainya yang canggih. Kita heran apabila Ketua Menteri Sabah kini baru minta helikopter. Tidak ada helikopter yang aset yang penting sekali untuk mengerja apa-apa yang berlaku di laut. Ketiga, kerajaan halus mengatasi isu pentadang asing tanpa izin di Sabah. Ini bukan saja harus menghalang kemasukan parti di Sabah, tetapi juga harus menyemak semula pemegang kad penyeralang melalui projek IC, memantangkan tawaan ramai parti telah memperoleh kad penyeralang sebagai wakil negara. Yang tidak ini, kumpulan ini, golongan ini tidak mempunyai isdah sedia kepada negara kita. Kerajaan Malaysia harus mengeluarkan IC semula kepada Sabahan yang turin, menarik balik semua IC yang diperolehi secara haram oleh ini parti. Bagi pekerja asing yang sah, kita perlu memberikan permit kerja. Tuan Yang di-Pertua. Keempat, menyelesaikan isu kedaulatan Sabah dengan pihak Filipina supaya pihak dari negara jiran tidak lagi menangkap Sabah sebagai negara mereka. Baru-baru ini, Presiden Filipina masih menegas pihak Filipina tidak akan putus asas menuntut Sabah. Beliau rasa masalah ini agak ini perlu ditangani sebagai langkah yang lebih holistik supaya masalah ini pencerobohan akan berakhir selama-lamanya. Kelima, sebahagian yang telah dicadangkan dari Pakatan Rakyat dalam sebuah memorandum berikutan pencuritan di Semboana pada tahun yang lalu yang mencadangkan supaya mendapatkan akses tentera dan pertahanan anggota pertahanan negara ditampakkan dengan adil. Sekurang-kurangnya separuh daripada semua akses ditempatkan di Sabah. Memandangkan Sabah kini menghadapi ancaman yang besar. Bukan saja menteri-menteri memberitahu aset-aset itu tidak boleh dibeli Sabah dengan segera. Dan juga kita harap pemimpin-pemimpin dari
ini berkuasa menata satu sikap yang bertanggungjawab. Kita tidak mahu dengar pernyataan dari pemimpin berkuasa seperti Sabah masih selamat. Pencurian berlaku hanya satu tahun satu kali saja. Seperti yang tadi tersebut, ada pemimpin tadi berkuasa sebut kasih berhenti barter trade. Ini sama tidak wajar. Sepatutnya pemimpin ini meminta mahar kepada rakyat dan janji berusaha lebih lagi untuk menjamin keselamatan Sabah. Ini saya fikir yang boleh bantu kita meningkat menjaga keselamatan ini. Yes. Terima kasih Datuk Speaker dan rakan saya Senakan. Bolehkah Senakan bertanya juga dengan Menteri, jika Muqtadi Brothers ini yang dikaitkan dengan penculikan baru-baru ini ada berkait dengan Royal Sulu Force dan dua anggota Royal Sulu Force yang telah ditembak mati di daerah Penampang pada awal tahun ini, awal tahun lepas. Terima kasih. Ya, Senakan boleh habiskan, Senakan. Ya. Jadi, Tuan Yang Dipertua, saya juga ingin Eskom mau mengkaji semula dia punya SOP operation. Kita dapat tahu banyak aturan-aturan dari publik di Sandakan mententangkan ini operasi yang dilaku. Anggota Eskom yang menatakan operasi di Bandar, di Gilang dan sebagainya mengganggu ini perniagaan. Ini ada anggota Eskom ini, kelakuan ini pun tidak berkesan tentang ini pintu bisnes perniagaan dan menakut bekerja yang biasa di office sebagainya. Saya fikir ini pun satu bidang kita mesti mau siasat. Lagi kita pun dapat tahu sekumpulan anggota ini Eskom pada masa operasi dia mentangkap semua ini pendatang asing tanpa izin ini, tidak kira dia ada working permit atau tidak, semua ditarik balik. Ada working permit pun tangkap balik. Jadi ini pun mengganggu bisnes ini. Saya harap berkuasa ini to be more considerate. Sandakan bisnes sudah menurun. Ya, habiskan, ya, jadi diharap sini berkuasa atau Eskom bolehlah berjaya mentahankan keselamatan di Sandakan. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih, walaupun saya tidak puas hati usus saya yang di-hijack yang oleh saya mau disebut sini tenang, tidak masuk ini Jun. Dia tidak masuk Jun ini. You go and check with the administration. Insiden itu selepas ini 15 itu betul, Datuk Speaker. Itu tiada logik yang tanam yang buat. Tata logik. Dia keluar isu ke Sandakan curi Yang Muhammad, saya sudah buat baik Yang Muhammad. Tidak, bukan begitu. No, let me clear this. Ya Muhammad, let me clear this. Senakan kemukakan usul untuk hari Senin, clash dengan dengan pokok Sena. Kemudian kemukakan balik untuk hari Selasa, clash dengan Sungai Siput. Kenapa clash? Usul peraturan mesyuarat, mana usul yang terdahulu diterima oleh pejabat SUDR dan pejabat speaker? That's it. Don't blame the speaker. This is peraturan mesyuarat. Dia begitu peraturan mesyuarat. Siapa yang kemukakan usul first come first serve itu yang diurus oleh speaker. Clash dengan Sungai Siput, pokok Sena first day
clash dengan Sungai Siput yesterday, and then again today, clash dengan tu. You check record SUDR. Siputi, you keep quiet please. Cek dengan pejabat SUDR. Stop accusing the speaker. It's not good. I know this is important to you. Betul. But don't accuse the speaker. Go and check the administration and the office, please. Ya, yang Muhammad Menteri sila.